Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Chu Bumi. Jadi pada kali ini Pak Chu akan cuba menceritakan tentang air bawah tanah. Ataupun dengan kata lain ilmunya adalah kita panggil sebagai hydrogeology. Hydrogeology. Di mana melibatkan air yang berada di bawah bumi, bukan air yang ada di permukaan bumi. Kalau air yang ada di bawah permukaan bumi itu adalah di bawah kategori kajian yang dibuatkan oleh ahli geologi. Sementara yang permukaan itu adalah lebih kepada daripada Jabatan Pengairan dan Saliran. Jadi Pak Chu nak menceritakan tentang apa yang sebenarnya air tanah atau air di bawah tanah. Jadi sebagaimana yang sekarang kita ketahui bahawa banyak berlaku pencemaran air permukaan. Terpaksalah loji-loji rawatan air di Selangor beberapa kali mengalami gangguan. Tak boleh proses sebab punca airnya tercemar oleh macam-macam influence yang masuk ke dalam sungai. Kadang-kadang perkara-perkara berkenaan kita di luar kawalan oleh kerajaan, di mana influence dilepaskan pada satu kawasan lain, kemudian mengalir masuk ke dalam sungai, anak-anak sungai, dan kemudian masuk mengalir ke dalam sungai yang besar. Jadi sebelum air berkenaan dia ambil untuk dirawat di kawasan penapisan air, kawasan rawatan air. Oleh itulah maka air bawah tanah ataupun underground water ini adalah merupakan satu benda, satu elemen yang diperlukan bukan pada masa ini dan juga pada masa akan datang, di mana yang kita ketahui bahawa air di bawah tanah ataupun air di bawah permukaan ini adalah tidak mengalami elemen-elemen pencemaran dan sebagainya. Jadi sebenarnya air bawah tanah ini adalah terbagi kepada beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah air cetek. Air cetek di mana air perigi biasa, kalau dekat kampung-kampung tak air perigi itu adalah kita gali perigi dan kemudian kita dapat air. Itu merupakan air cetek. Air cetek hasil daripada perch water table ataupun kawasan paras air yang rendah. Maknanya dengan kata lain paras air yang tidak tinggi. Dengan kata lain, kalau kita gali perigi lebih kurang dalam 10 meter ataupun 10 meter, kita dah dapat dia punya air dia. Jadi yang Pak Chu nak ceritakan secara lebih detail adalah di mana kategori air tanah yang kita boleh komersialkan ataupun kita boleh perdagangkan ataupun kita boleh menggunakan air tanah itu sebagai punca bekalan air kepada masyarakat. Sebenarnya air ini memang yang berada di bawah bumi itu adalah banyak kuantitinya. Di mana-mana sekalipun kalau sekiranya kita ke kawasan bukit, tetapi apabila kita korek tanah di kawasan bukit, ada juga air, tetapi dengan kata lain kena dalam lah. Sebab dia di kalau bukit macam itu, paras airnya adalah dia akan mengikuti topografi bukit berkenaan. Jadi dengan kata lain, kalau tanpa paras air yang bukan mengikuti topografi berkenaan, maka agak sukarlah untuk sungai-sungai kecil yang di mana bermulanya sungai itu adalah di bukit-bukit yang tinggi, di mana sebagaimana yang Pak Chu ceritakan sebelum ini, pembentukan sungai. Jadi air daripada bawah permukaan ataupun air tanah akan keluar secara perlahan-lahan sebagai rembesan atau seepage ke dalam lembah-lembah kecil sungai, dan kemudian akan berlaku paduan kepada sungai-sungai yang besar. Jadi inilah punca dia. Jadi punca sungai itu adalah daripada air tanah, daripada air yang tak tercemar daripada puncak bukit. Tetapi apabila sampai kepada peringkat di kawasan tanah pamah dan di mana ada penempatan dan sebagainya, sudah tentulah banyak influence ataupun bahan-bahan yang tidak diperlukan masuk ke dalam sistem sungai. Dan dengan kata lain, kualiti air sungai itu dah menurun disebabkan oleh faktor-faktor luaran atau faktor-faktor antropogenik ataupun disebabkan oleh manusia. Adakah air tanah ini boleh dikomersialkan atau boleh diperdagangkan?
Jadi Pak Chu ingin mengambil satu contoh yang terbaik di Malaysia. Ini adalah daripada delta Sungai Kelantan, di mana rata-rata kita mendapat banyak komplain daripada banyak rungutan daripada penduduk Kelantan bahawa airnya merah, kualitinya teruk. Semua itu ada daripada air bawah tanah. Sebenarnya air bawah tanah ini bersih, tetapi kandungannya adalah mengandungi besi, Fe, besi dan juga manganis, Mn, agak tinggi di dalam air tanah. Jadi apabila besi yang ada di bahagian bawah tanah itu adalah Fe, dia panggil Fe ini ada dua kalau kita belajar sains. Fe ini ada dua, satu Fe2+, satu lagi Fe3+. Jadi Fe2+ ini yang ada di dalam tempat asal kawasan di mana aquifer yang ada di bawah bumi, lebih kurang 100-200 meter di bawah tu, dan apabila naik ke atas, apabila dia naik ke atas, apabila digerudi sebagai telaga air, maka air yang keluar itu adalah dengan Fe2, apabila terdedah dengan atmosfer akan berlakunya proses oxidation ataupun pengoksidan. Di mana Fe2 tadi akan automatik bertukar kepada Fe3. Jadi Fe3 akan menyumbang kepada warna merah. Jadi berlakulah kemerahan pada air berkenaan. Jadi itu tugas pusat rawatan untuk ekstrak atau untuk buang balik Fe3 yang ada dalam air yang telah teroksidasi tadi. Jadi berbagai-bagai cara dilakukan. Terutama sekali adalah bila air keluar, dia akan buat aeration atau dengan kata lain supaya air itu terpancuk keluar dan kemudian berlakunya proses pengoksidan, dan kemudian apabila berlaku pengoksidan dimasuk dalam satu kawasan takungan dan kemudian dimasukkan satu polimer untuk cantumkan balik cari. Jadi polimer yang dibubuh itu adalah tugasnya adalah untuk cari Fe3 tadi. Jadi dia jadi sebagai float. Jadi float itulah akan dikumpul, akan diasingkan daripada air, dan kemudian air akan mengalir dan kemudian ditapis dalam peringkat seterusnya dengan penapisan yang sampai ke advance. Jadi dengan kata lain, produk daripada situ menghasilkan air yang jernih. Jadi dengan kata lain, bersesuaian ataupun dengan kata lain, dia adalah kualitinya adalah menepati kualiti air yang disarankan oleh UNESCO, selamat untuk diminum. Tetapi kenapa kenapa menjadi merah? Itu yang persoalan yang selalu dipersoalkan oleh penduduk di negeri Kelantan, di mana selalu kita dengar daripada viral dan sebagainya, air merah keluar daripada pipe, dan kadang-kadang buka pipe tak ada air yang keluar. Sebenarnya ini adalah, kalau kita tak percayalah apa yang berlaku dengan proses penapisan ini, kita boleh ke pusat penapisan air bawah tanah yang terbesar di Kota Baru, itu di kawasan Kampung Air Putih kalau tak silap saya, berhampiran dengan Bandar Kota Baru, di mana proses penapisannya agak delicate. Memang betul-betul ikut spesifikasi yang ditetapkan oleh bangsa-bangsa bersatu atau dengan kata lain, supaya kualiti air itu dicapai untuk diminum oleh ataupun konsum oleh manusia. Jadi sebenarnya air yang diambil daripada di Kelantan ini daripada delta Sungai Kelantan. Delta Sungai Kelantan ini bukan diambil air daripada satu level yang rendah atau dengan kata lain daripada cetek, tetapi dia terpaksa membuat satu penggurudian sampai lebih kurang 100-150 meter ke bawah. Maknanya dengan kata lain mencapai satu kawasan di mana adanya lapisan pasir yang tebal di sana, dan bahagian atasnya adalah dilindungi oleh kawasan satu lapisan clay ataupun kawasan tanah liat yang tidak telap air. Maknanya dengan kata lain, air daripada permukaan tidak akan masuk ke dalam aquifer ini. Maknanya dengan kata lain, aquifer ini kita panggil sebagai confined aquifer.
Mana dengan kata lain dia tak akan bercampur dengan air permukaan yang ada effluent dan sebagainya. Jadi dari segi asalnya kualitinya adalah bagus dan juga dia punya kuantitinya banyak. Sebab itulah dia boleh dipam ke permukaan dan kemudian berlakunya pemprosesan untuk bekalan air. Itu adalah air, sebagai contoh air yang betul-betul diambil daripada di bawah permukaan tanah atau mereka katakan sebagai air tanah. Dan kalau sekiranya apa perbandingan di antara air tanah tadi dengan air mineral? Air mineral adalah perbezaannya adalah amat ketara, di mana syarat untuk ditakrifkan sebagai air mineral mesti air bawah tanah tetapi disedut di dalam batuan. Bermakna dengan kata lain, air itu adalah air dalam batu. Jadi air itu berada di dalam retakan-retakan di dalam batuan. Dan kemudian air itulah yang dinamakan sebagai air mineral. Jadi kalau sekiranya air yang ada dalam lapisan pasir peroy ataupun dalam aquifer, kita tak panggil dia sebagai air mineral. Itu yang perbezaan ketara di antara kedua-dua jenis ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa banyak tempat di selain daripada Kelantan sekarang ni dah mula berjinak-jinak dengan air mineral, dan sekarang ni adalah merupakan satu aktiviti yang agak sibuk juga di Jabatan Mineral dan Geoscience, di mana mereka membentuk kumpulan-kumpulan kerja di setiap negeri untuk mencari air bawah tanah. Jadi air bawah tanah, jadi dengan kata lain banyaklah pengerudian yang dilakukan untuk menampung keperluan tempatan dan juga menampung keperluan lain yang diperlukan untuk masyarakat. Jadi air tanah ini memang amat berguna dan dia memang banyak dan selalu is non-stop. Dia akan selalu berputar. Kita panggil dia sebagai kitaran hidrogeologi. Dia akan ada kitaran di bawah permukaan, kitaran air berkenaan. Jadi kadang-kadang kita nampak bahawa sesuatu tempat adanya spring ataupun kawasan air keluar, kadang-kadang dia keluar je air, tak mau berhenti. Itu kita panggil dia spring. Dan kadang-kadang tiba-tiba yang satu kawasan tu terdapatnya satu aliran air yang laju, tapi tanpa kita sedari bahawa itu adalah air tanah yang keluar. Makna dengan kata lain, dia keluar sebab tak ada kawasan tanah penebat ataupun seperti clay dan sebagainya untuk menahan daripada air itu daripada mengalir keluar. Makna dengan kata lain, dia akan keluar sebagai spring. Okey, dan satu lagi fenomena yang amat takjub kita tengok adalah kalau kita baca dalam internet sebagainya adalah kalau kita pergi di Bahrain mereka mendapatkan bekalan air daripada lautan, di mana tengah lautan, di kawasan tengah lautan itu ada punca air tawar. Itu ada daripada spring, mana air daripada bawah dia keluar sebagai spring, dan kemudian daripada situlah dia akan ada extraction. Dia extract air itu dan masuklah untuk water supply. Jadi kita bayangkanlah air yang keluar ke dalam lautan, tetapi boleh diambil untuk diekstrak, digunakan sebagai bahan untuk kegunaan domestik. Jadi sebagaimana yang Pak Chu ceritakan dululah daripada episod sebelum ini, itu sungai, di mana di antara dua sungai yang lain dia punya composition pun tak akan bercantum secara tiba-tiba. Begitu kira laut masin, tetapi dua-dua laut yang besar bercantum tidak juga bercantum secara terus. Begitu juga dengan proses tadi. Air tawar keluar dan dikelilingi oleh air masin, tetapi tidak berlaku percampuran yang secara tiba-tiba. Itu adalah daripada kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah manusia mampu untuk ambil air berkenaan dan digunakan sebagai punca air minuman. Dan proses ekstrak
air bawah tanah ini bukan saja berlaku di Malaysia. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa Bangkok terletak di bawah delta dekat sungai Chao Phraya, sungai yang besar sekali. Jadi sungai berkenaan di bawah Bangkok itu mengandungi satu lapisan-lapisan pasir yang tebal di mana mengandungi banyak air, dan mereka menggunakan air di bawah tanah ini sebagai punca bekalan air. Jadi dia sedut, tetapi proses, sebab kita tahu bahawa di Bangkok tu sendiri adalah penduduknya adalah melebihi 10 juta penduduk dia di kota raya Bangkok. Jadi proses penyedutan air daripada aquifer di bahagian bawah, maka berlakulah penurunan. Sebab itulah Bangkok sinking, dia kata. Bangkok ada dah sinking disebabkan oleh proses pengekstrakan air bawah tanah. Jadi dia kalau kita boleh perhati jugalah kalau kita ke Bangkok, nampaklah kalau kita ada tangga, biasanya ada ekstra tangga dia akan letak, maknanya berlakunya proses subsidence di Bangkok tu sendiri. Begitu juga berlaku dekat Jakarta. Satu proses yang sama juga. Pengekstrakan yang tanpa kawalan di Jakarta tu juga menyebabkan berlakunya subsidence. Itulah dia punya impact yang kita rasakan akan berlaku kalau sekiranya pengurusan ataupun proses penyedutan air daripada bawah tanah ini tidak dilakukan secara tidak dikawal secara rapi. Jadi impact atau kesan sampingannya adalah berlakunya proses penurunan. Itulah yang biasa berlaku dalam kawasan yang besar. Di sini jugalah Pak Chu ingin menyarankanlah kepada semua supaya kerajaan boleh memberikan tumpuan yang lebih serius kepada penggunaan air bawah tanah ataupun underground water untuk kegunaan domestik. Penggunaannya adalah mesti dikawal. Kalau tidak dikawal akan berlakulah satu malapetaka yang kita pun sendiri tidak akan jangka. Itu salah satunya adalah subsidence. Okay. Jadi itu sajalah daripada Pak Chu tentang air bawah tanah. Dan kalau kita nak tahu secara lebih detail lagi, Pak Chu akan cerita lebih lagi lah pada masa akan datang. Jadi sebelum kita berpisah, kita tahu bahawa air yang mengalir daripada bawah Laut Merah di Saudi Arabia itu mengalir terus, dan kemudian ada satu retakan yang besar. Daripada situlah maka air itu mengalir terus ke kota Mekah, dan di situlah terdapatnya air Zam-Zam, yang mana merupakan satu air yang tinggi kualitinya, di mana tinggi kandungan kalsiumnya, dan adalah boleh digunakan oleh semua jemaah haji di seluruh dunia, dan tanpa kering, atau dengan kata lain, dua kuantiti air berkenaan adalah terlampau banyak, dan proses replenishment atau proses mana penggantian air itu berlaku dengan cepat. Jadi itulah saja yang Pak Chu ingin ceritakan pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian Pak Chu pada kali ini akan memberi manfaat yang berguna kepada kita semua, untuk kita sama-samalah menghayati, dan kemudian kita mestilah rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat air. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.